Pimpin saudara kita yang tak pandai baca Al-Quran. Pimpin anak-anak kita yang tak pandai baca Al-Quran. Nanti insya-Allah keberkatan Ramadan ini, maka sesungguhnya kita akan Allah bukakan pintu hati untuk boleh kita dapat membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran. Dan ingat, pada tahun ini jugalah kita bertadarus Al-Quran dengan apa? Dengan baca Al-Quran dan makna-maknanya sekali. Faham tak makna dia? Bismillahirrahmanirrahim. Apa makna dia? Alhamdulillahirabbil. Dan ingat ibu-ibu sekalian, saya nak sebutlah di sini, kita kena faham bahawa Al-Quran yang kita baca ini bukan satu perkara yang kecil, bukan satu perkara yang ini satu perkara yang besar. Kerana apa? Kalau kita lihat dalam diri kita, termasuk yang berkata-kata ini, sebenarnya itu kalamullah. Dan saya nak beritahu, Allah Ta'ala diperuntukkan Al-Quran ini dalam diri kita itu dengan izin Allah. Ada yang 10 juzuk dalam dada dia, ada yang 30 juzuk dalam dada dia, ada yang 5 juzuk dalam dada dia, ada yang juz ammah dalam dada dia, ada yang kuliah ayyuhal kafirun aja, itu pun terbalik-balik dalam dada dia. Maknanya saya nak sebut di sini, ingat ya, kalau Allah Ta'ala ini masukkan Al-Quran dalam diri kita, dalam diri anak-anak kita, maka sujudlah syukur kepada Allah kerana Allah taruh Al-Quran dalam diri kita. Kalamullah itu dalam diri kita. Mula tahun ni ajak anak-anak kita, iaitu apa, baca Al-Quran. Kerana apa? Kita kena faham Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita dalam surah Al-Baqarah ayat 185, iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam bulan Ramadan inilah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran, iaitu sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas mengenai petunjuk itu dan pembeza di antara perkara-perkara yang buruk dengan perkara-perkara yang betul, yang benar. Sebab itu baca Al-Quran. Kerana ingat, saya nak sebut di sini, kalau saya dah sebut, ingat baik-baik, iaitu Al-Quran ini dia datang kepada kita dengan 5 perkara. Siapa baca Al-Quran, dia akan dapat 5 perkara. Pertama, seorang yang baca Al-Quran, tatkala itu Al-Quran berbicara dengannya. Ingat ya, dalam bulan Ramadan ni kita kena tahu bila kita baca Al-Quran, tatkala itu kita kena faham Al-Quran itu sedang berbicara dengan kita. Apakah Al-Quran sedang berbicara dengan kita? Perkara yang pertama, Al-Quran berbicara dengan kita dengan mengenalkan kita dengan Allah, untuk mentauhidkan Allah. Sebab itu siapa baca Al-Quran, kalau kita tengok, tak payahlah surah yang panjang-panjang. Ambil surah Al-Ikhlas ayat yang pertama hingga yang keempat. Pertama Allah sebut, iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. 4 aja. Sadaqallahul azim. Dalam ayat ni kita rasa tak bulan Ramadan kita baca Qul huwallahu ahad, apa kita kata? Ada orang baca Qul huwallahu ahad, betul. Allahus samad, ini memang betul ni, memang betul. Allah. Lam yalid wa lam yulad, confirm betul. Ada tak? Kalau siapa baca macam tu, saya ingat orang kata ini sawan ke apa kan? Sawan Al-Quran ke apa? Sebenarnya itulah kita tahu bahawa sesungguhnya bila kita baca, kita rasa Al-Quran itu sedang berbisik dengan kita. Tengok ya, bila kita baca Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu yakni tunggal, apa kita rasa? Apa kita rasa? Ini ayat tauhid. Ya Allah, kita nampak kebesaran Allah Ta'ala. Nampak tak? Allah bagi kita nyawa hidup. Ya Allah, sampai tahun ni dapat juga Ramadan, tahun depan belum tentu. Mintalah doa kan. Ini dia. Dan yang kedua, Allahus samad. Kepada Allah lah tempat kita bergantung. Kita bergantung tak dengan Allah sekarang? Kita bergantung. Jangan main-main tak. Dalam bulan Ramadan ni Allah turunkan Al-Quran. Siapa yang bergantung dengan makhluk, dia akan jadi kecewa. Dia yang akan Allah hinakan. Sebab itu Allah ajar kita bergantunglah dengan Allah. Allah akan muliakan kita, Allah akan tolong kita daripada dunia sampai akhirat. Yang ketiga Allah sebut dengan nyata dan terang, iaitu apa? Lam yalid wa lam yulad, bahawa sesungguhnya Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Apa kita rasa?
Ya Allah, rupanya Allah lah yang mengajar aku, iaitu menidakkan, menafikan, iaitu orang yang menabik dada, yang menyatakan bahawa ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Mak. Nampak? Dan akhirnya kita sebut walam yakul lahu kufuwan ahad, bahawa sesungguhnya Allah itu tidak ada barang sekufu baginya atau serupa baginya dengan makhluk. Ini ayat tauhid. Sebab itu bacalah Al-Quran, ibu-ibu, khususnya bulan Ramadan. Ayah-ayah, ajak anak-anak dibaca Al-Quran. Al-Quran yang Allah turunkan bulan Ramadan. Kita tak tahu bila mana kita dapat baca Al-Quran ini pada tahun akan datang ataupun tidak. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, kalau kita lihat kenapa begitu penting Al-Quran ini yang perlu kita baca, iaitu Al-Quran ini setelah dia mengenalkan kita dengan Allah Rabbul Jalil itu, maka yang kedua Allah Ta'ala bagi kita Al-Quran supaya Al-Quran ini menerangkan kepada kita, nyatakan kepada kita, mengenalkan diri kita ini dengan diri kita sendiri. Al-Quran itulah yang mengenalkan kita dengan diri kita sendiri. Betul tak? Sebab itu saya nak sebut lagi. Ini saya pernah sebut tadi. Allah sebut dalam surah apa? At-Tin ayat yang keempat, iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahawa sesungguhnya Allah telah jadikan iaitu manusia ini sebaik-baik kejadian. Ini bulan Ramadan. Bulan Ramadan dengan sebaik-baik kejadian. Agak-agak ni kita sebaik-baik tak kejadian? Agak-agak. Nak tahu tak? Siapakah yang paling cantik dalam dunia? Yang paling lawa dalam dunia? Siapa dia? Siapa tahu? Kita sendiri lah. Kita sendiri yang paling cantik, kita sendiri yang paling lawa. Sebab Allah dah sebut ahsani taqwim. Betul tak? Cuba Pak Haji ni balik nanti tengok cermin. Cuba dah tengok cermin. Siapa yang puji? Handsome juga aku. Orang perempuan? Tak sangka. Umur 50-an, jelita lagi. Boleh? Kan? Sebab Allah tahu kita ni Allah kenalkan dengan apa? Dengan kita ni Allah jadikan sebaik-baik. Sebab itu dalam salah satu kesempurnaan kebaikan tu, apabila Allah sempurnakan iman dalam diri kita, baru kita rasa nikmat. Ya Allah, nikmatnya aku baca Al-Quran, rupanya dapat nikmat. Allah kenalkan aku pada diri aku sendiri. Dan perkara yang ketiga, ni saya sebut juga bahawa Al-Quran ini, ingat, tahun ni kita baca Al-Quran, rasa Al-Quran itu bicara dengan kita, iaitu apa? Mengenalkan Al-Quran, mengenalkan kita dengan tempat dunia yang kita tinggal. Saya pernah sebut dulu bagaimana Allah terangkan kepada kita tentang matahari, tentang bulan, tentang bintang, tentang gunung ganang, tentang makanan, tentang hujan. Semua Allah terangkan. Dan akhir juga Allah sebut dalam Al-Quran tentang Ramadan. Rasa tak? Aku jadikan engkau itu, diperintahkan oleh kepada engkau itu untuk berpuasa. Rasa tak? Bila kita rasa waktu itulah kita tahu rupanya Al-Quran sedang berbicara dengan kita. Dan seterusnya juga ingat bahawa sesungguhnya tatkala itulah disebut juga bila mana Al-Quran yang kita baca, Al-Quran berbicara dengan kita, khususnya bulan Ramadan, apabila iaitu Al-Quran menerangkan kita dengan negeri akhirat. Sebab itu orang yang baca Al-Quran bulan Ramadan ni, dia dah nampak akhirat dah. Dia dah nampak syurga Allah dah. Sebab itu Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-62, iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim. Man amana billahi wa yaumil akhir wa amila salihan falahum ajrum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allah sebut, iaitu Allah sebut siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta beramal dengan amalan-amalan yang soleh, termasuk Ramadan yang kita puasa ini amalan yang soleh, bersedekah itu amalan yang soleh, iaitu membaca Al-Quran dengan amalan yang soleh, maka tatkala itu, maka bagi mereka itulah balasan di sisi Allah, dan mereka tidak akan rasa bimbang dan tidak akan rasa berduka cita. Nampak tak? Ramadan ni kita puasa, tak ada orang pun tahu. Tak ada orang pun tahu. Kalau kita kat dalam rumah seorang-seorang makan, ada orang tahu tak? Tak tahu kan? Betul kan? Makna tak ada orang tahu. Kita dengan Allah Ta'ala ada yang tahu. Ini kan hebat. Sebab itu tolong jaga. Dan seterusnya akhir, ingat, kita kena baca Al-Quran. Sebab Al-Quran inilah yang mengajar kita doa-doa. Sebab itu berdoalah kita kepada Allah, dan Allah sempurnakan iman kita, sempurnakan amalan kita, sempurnakan iaitu tingkah laku kita, peradaban kita,
Dan ingat, jadikan mudah-mudahan Allah jadikan kita doa mudah-mudahan Allah jadikan kita seperti mana orang-orang yang telah menjadikan, iaitu jadi pergulungan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ibu-ibu, ayah muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu yang saya nak sebut bab berkaitan dengan Al-Quran dan fungsi-fungsinya. Tapi tetekala itu juga lah saya nak sebut sikit ya, bab berkaitan dengan Al-Quran ini juga ya, khususnya pada bulan Ramadan ini. Maka ingat, dalam Quran itu jaga, dia bagi ajar kita bab akidah, bab syariat, bab akhlak dan bab sejarah. Maka 4 perkara inilah kita kena kaji. Mudah-mudahan dengan kajian tersebutlah mudah-mudahan kita dapat petunjuk dengan jalan yang lurus, dan insya-Allah kita akan Allah pimpin daripada dunia sampai akhirat. Dan seterusnya juga bab berkaitan dengan ibadah malam ini juga, selepas kita membincangkan bab berkaitan dengan solat sunat tarawih, baca Al-Quran, dan ingat ada satu ibadah yang besar, iaitu yang disebut sebagai ibadah, iaitu Lailatul Qadar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, seterusnya juga insya-Allah kita kaji bab berkaitan dengan apa? Ibadat malam ini juga sebagai, iaitu ibadat disebut ibadat pada malam Lailatul Qadar. Kerana apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyebut pada bulan Ramadan ini, iaitu syahrun fihi khairun min alfi syahrin. Inilah satu bulan yang ada pada malamnya itu malam yang terlebih baik daripada 1000 bulan. Bila kita lihat hal ini, maka sesungguhnya kalau kita lihat malam Lailatul Qadar ini memang, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun memang perintahkan supaya kita mencari. Kerana apa? Kerana pada malam ini setiap amalan yang kita lakukan, maka Allah akan gandakan kepada kita, iaitu sebanyak 1000 bulan. Maka apabila Nabi SAW menyebut tentang iaitu malam yang terlebih baik daripada 1000 bulan, maka Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kepada kita dalam surah Al-Qadar ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Baik, pertama, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyebut dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Al-Qadar ayat pertama, iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Dalam ayat ini yang pertama-tama kali Allah sebut bahawa sesungguhnya Al-Quran itu Allah turunkan iaitu dalam bulan Ramadan, dan di dalam bulan Ramadan itu Allah sebut Allah turunkan di dalam malam, iaitu malam yang mulia, malam yang disebut malam yang terlebih baik daripada 1000 bulan. Bismillah. 20. Tahu lagi ya? Allahu Akbar. Berat bawah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam segmen Sunnah Sana Sini. Saya dan Fawaz, saya Fakrul dan juga Fawaz masih lagi berada dalam gimnasium ini, bermain permainan kuli. Ya. Kan ini yang Fawaz kata dia mahir sangat kan. Nak tengok siapa yang menang, siapa yang kalah. Kan. Tapi kalau Fawaz kalah pun, kalau saya kalah pun, kan saya cakap awal-awal dah. Kalau saya kalah pun saya redha, sebab redha dengan kekalahan pun adalah salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari, kenapa? Ya, tak ada apa. Tak ada apa. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berlumba unta. Ya. Kemudian unta Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abba, kan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bila berlumba ni, unta Nabi ni unta yang paling laju. Tak ada siapa yang boleh mengalahkan unta Nabi. Sampai namanya Abba. Kan. Sampailah suatu hari ada seorang Arab Badui datang nak lawan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untanya datang dengan unta yang muda, yang lebih kuat lagi lah. Lawan macam motor kan. Lawan tu kemudiannya kalahlah unta Nabi, takdir Allah. Kalah unta Nabi. Para sahabat yang duk sokong unta Nabi tu kan, Abba, tiba-tiba kalah. Kecewa tak boleh nak kira lah kan. Memang kecewa sangat. Tapi Nabi SAW dia relax je. Dia redha dengan ketentuan Allah. Dia kata apa? Haqqun 'ala Allahi alla yartafi'u syai'un minad dunya illa wada'ahu.
menjadi hak ke atas Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat siapa sahaja yang dia kehendaki dan menurunkan siapa sahaja yang dia kehendaki. Relax je lah. Kan ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kadang-kadang kita tengok ada orang yang bila bertanding tak puas hati, dia buat rusuhan lah, dia buat fitnah lah, macam-macam. Tak puas hati. Sebab sedangkan redha dengan kekalahan pun adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau saya kalah pun pahala dapat. Tapi persoalannya kalah ke menang? Tak tahu lagi tu. Nak tengok kita kalah ni, kalah. Fawaz ni memang betul-betul power ataupun tidak, kita cek tengok dulu. Sila Fawaz. Allah. Kan nampak seronok sangat kan? Okey. Boleh tak ni? Berat sikit. Berat sikit okey. Belum apa-apa dah, berat dah. Okey. 1 2 3 4 5. Nah, boleh ke ni? Boleh. 7. Lapan, 49, 50. Sebelah tangan boleh bang? Sebelah tangan dahsyat. Ini bang. Itu dah bang kan. Kita kadang-kadang kita kat atas. Kadang-kadang kita duduk kat bawah. Ya. Macam tu lah. Tapi apa rahsia? Oh, tukar tangan. Tukar tangan pun boleh bang. Apa rahsia Fawaz ni? Sampai Okey bang. Rahsia dia bang. apa dia? Sekejap ya. Aku tak pernah nak keluar. Ni lah rahsia dia bang. Apa benda ni? Apa makhluk ni? Ni Ni bukan yang- pin dia tu ke? Yang belakang tadi tu. Kamu cabut. Ini ngelak ni. Mana Saja cik? lah bang. Saja. Mana cik Fawaz ni boleh ngelak? Patut boleh sampai 50. Saya 500 boleh. Tapi ada satu permainan yang Fawaz memang menang lah. Tanpa mengelak. Tanpa mengelak. Saya pun tahu bang. Apa permainan tu bang. Apa dia tu? Jom kita pergi makan. Itu confirm Fawaz menang. Okey, jom kita makan. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi dalam segmen sunnah seni akan datang. Seni akan datang insyaAllah. Yang penting jangan mengelak dan redha dengan kekalahan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cuba kan? Ni benda ni. Balik. Dan seterusnya juga Allah tanya kepada kita, wa ma adraka ma lailatul qadr. Engkau tahu tak apakah yang dikatakan malam Lailatul Qadar itu? Yang dikatakan malam Lailatul Qadar itu yaitu malam disebut lailatun khairun min alfi syahrin, yaitu malam yang terlebih baik daripada 1000 bulan. Allah tanya kepada kita, Allah jawab kepada kita sebab kita memang tak tahu apakah kelebihan malam tersebut. Sebab itu kalau kita tengok mufassirin, ulama-ulama tafsir menyebut sesiapa yang mengerjakan amalan iaitu pada bulan, pada malam tersebut iaitu amalan yang baik, maka Allah gandakan mereka itu gandaan iaitu sebanyak 1000 bulan. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, sesiapa yang buat amalan yang baik pada malam tersebut, sebenarnya Allah gandakan amalan tersebut berlipat kali ganda banyaknya, tak terhingga. Sebab apa? Sebab mengikut kaedah lughah Arabiah atau makna kaedah bahasa Arab yang disebut iaitu alfun itu menunjukkan atas banyak. Baik. Kalau ibu-ibu saya tengok ayah-ayah pergi Mekah, selalu kita akan sebut apa? Sukran kasiran, betul? Sebab kita jadikan Arab tu bahasa Melayu. Terima kasih apa? Sukran. Banyak apa? Kasiran. Jadi kita sebut sukran kasiran. Bila kita cakap dengan Arab, Arab akan tanya kepada kita, kam kasir. Berapa banyak? Allah, apa pula nak cakap ni? Sebab kaedah bahasa Arab tak ada sukran kasiran, tak ada. Dia panggil alfu syukran, 1000 terima kasih. Yang dikatakan 1000 terima kasih itu bukan 1000 terima kasih. Dia menunjukkan terima kasih banyak. Dia nak katakan tahniah. Dia kata alful mabruk, 1000 tahniah. Sebenarnya bukan nak cakap 1000, tak, nak cakap tahniah yang banyak. Maknanya kalau di dalam Al-Quran disebut iaitu satu malam yang terlebih baik daripada 1000 bulan. Sebab itu sebahagian para ulama menyebut bahawa sesungguhnya bukan 1000 bulan, iaitu berlipat kali ganda yang tidak terhingga banyaknya. Jadi pada malam tersebut kita carilah. Kita cari malam ini, iaitu malam-malam yang terlebih baik dari 1000 bulan. Sebab itu Nabi SAW pernah menyebut dalam maksud hadisnya, carilah pada 10 malam
akhir. Sebab itu kat masjid 10 malam yang akhir je penuh. Itu malam yang akhir sekali tak penuh dah sebab semua dah balik kampung lah. Carilah pada malam-malam yang ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Nabi kan sebut kan. Carilah. Sebab itu bila ditanyakan kepada siapa? Kepada Imam Abu Hanifah, bilakah berlakunya malam Lailatul Qadar? Maka Imam Abu Hanifah kata apa? Engkau carilah daripada malam yang pertama sampai malam yang ke-30. InsyaAllah engkau akan jumpa malam Lailatul Qadar. Nampak tak? Ini bila kita dengar macam tu dah mula kita. Malam yang pertama penuh masjid. Malam kedua tak adanya, tak adanya. Malam ketiga penuh. Malam keempat confirm tak ada. Nabi dah kata ganjil. Nampak tak? Kalau nak jumpa malam ganjil kena cukupkan malam genap. Okey? Cari pada malam-malam ganjil, buat ibadat. Ini malam ke berapa ya? Malam keempat. Tak payahlah, tak payah sedekah ni murid sebab malam ni tak ada punya. Dan barang diingat ya, sesiapa yang buat amalan nak dapat jadi amalan yang soleh dan dapat kelayakan beramal dalam malam iaitu disebut malam Lailatul Qadar, malam yang terlebih baik daripada sebulan, ada 4 syarat. Ada 4 syarat yang baik orang yang buat amalan yang dapat kelebihan malam Lailatul Qadar. Pertama, orang yang dapat kelayakan untuk beribadah pada malam Lailatul Qadar ni iaitu mestilah orang Islam. Orang Islam tu dia. Itu kelayakan yang pertama. Kelayakan yang kedua iaitu orang yang nak beribadah pada malam Lailatul Qadar ni mestilah orang beriman. Ada orang Islam tapi dia tak beriman, dia tak layak. Yang pertama Islam, yang kedua beriman. Yang ketiga, orang yang dapat kelebihan malam Lailatul Qadar ni, yang ketiga hendaklah dia apa? Iaitu beramal pada malam tersebut, buat amalan. Bukan hanya di Islam, dia beriman tapi melepak relax, tak buat apa-apa. Tak dapat apa-apa dah. Tak dapat apa-apa. Malam tersebut hendaklah dia buat amalan. Iaitu buat amalan yang baik. Contoh, dia lepak kat kedai mamak, dia bagi belanja kawan dia 1 gelas teh tarik. Contoh 1 gelas teh tarik. Nah, kebetulan kan dia tu orang Islam, kan dia beriman, belanja pula teh tarik 1 gelas. Dapatlah pahala belanja teh tarik 1000 bulan. Nampak? Yang penting buat ibadat tau malam tu Dan yang keempat, syarat dia iaitu apa? Hendaklah orang tu ikhlas lillahi ta'ala, iaitu berhati mulia. Kalau dia belanja orang tapi dia sebut, maka hilang pahala dia. Sebab itu 4 perkara ni kita kena faham, iaitu apa? Islam, beriman, beramal soleh, melakukan amalan. Yang keempat, lillahi ta'ala. Buat ini amalan-amalan yang kita kena buat pada malam Lailatul Qadar. Dan seterusnya juga kita kena kejar pada malam ini. Kerana apa? Kerana malam ini malam yang begitu hebat, pahalanya berlipat kali ganda. Dan ingat, ada tanda-tandanya. Ada tanda-tandanya. Pertama, orang yang dapat malam Lailatul Qadar itu tandanya iaitu pada malam tersebut. Ini sebut oleh para ulama muhaddisin mufassirin sebut, iaitu apa? Tandanya Nabi pun sebut, iaitu apa? Malam tersebut, malam tu terang. Teranglah. Tengoklah kat luar tu terang ke tak terang. Memang terang Ustaz, tapi lampu tak kira. Malam dia macam ada bulan, terang. Yang kedua, kalau kita tengok juga malam tersebut, malam tu tenang. Tenang tu bukan ni, tenang tu kat sini. Kita tengok pun tenang. Malam tu kita tengok damai, tenang kat sini. Kan? Okey. Ini kadang-kadang kita tengok kan, dulu orang katakan, oh main pergi masjid sekali kung balik. Sebab apa? Sebab anjing bising tu, anjing bising. Tak ada. Tu kita punya kawan tak, dia tenang. Dan yang ketiga, malam tersebut disebut juga malam itu tandanya iaitu apa? Tak panas sangat dan tak sejuk sangat. Kalau pakai kon tak kira pakai kipas besar macam ni tak kira kat luar tu damai, tenang, terang. Dan paling hebat nanti tatkala subuh nanti, insya-Allah waktu matahari terbit, maka tatkala itu matahari itu tidak terik. Matahari itu iaitu seolah-olah iaitu apa? Dikabusi oleh apa? Oleh awan.
Dia tak terik, tak panas terik. Maknanya dia macam tak tegang sangatlah. Itu bab berkaitan dengan tanda-tanda bab berkaitan malam Lailatul Qadar. Sebab itu yang saya nak sebut sini, perbanyakkan amalan-amalan. Khususnya kita baca Al-Quran, khususnya bersedekah, dan jangan lupa iaitu berzikir kepada Allah, mengingati Allah pada malam-malam tersebut. Okey. Ya. Bila bab berzikir ni kena faham. Yang dikatakan berzikir itu bila mana kita menyebut Asma'ullahul Husna. Hafal tak Asma'ullahul Husna? Hafal hafal, jangan tak hafal tau. Sebab siapa yang menghafal Asma'ullahul Husna, Nabi SAW menyebut man hafizaha dakhala jannah tau. Siapa yang hafal tu insya-Allah dia akan masuk ke dalam syurga. Hafal tak Asma'ullahul Husna? Kita memang hafal. Bila mana anak kita, cucu kita balik dari tadika, dia baca Asma'ullahul Husna, kita ikut. Dia berhenti, saya pun berhenti, Ustaz. Saya dia, Nek, lepas ni apa, Nek? Lepas itu pun tak tahu. Allah, ini belajar main-main lah ni. Kenapa kita marah dia? Sebab kita nak cover, kita pun tak hafal. Bukan susah sangat nak hafal nama-nama Allah ni. Dia ada 99. Bagikan 99 tu dengan 99 hari. Satu hari baca satu saja. Hafal satu je. InsyaAllah satu hari itulah kita dapat satu. Lepas 3 bulan 9 hari. Betul 30, 99, 3 bulan 9 hari kan, kita dah hafal iaitu Asma'ullahul Husna. Dan barang diingat, Allah sebut walillahi asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah itu nama-nama yang baik, mintalah nama-nama yang baik. Minta. Amin Ustaz, saya selalu minta Ustaz. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Tapi suami saya keras kepala Ustaz. Habis ya Latif, ya Latif. Saya punya bini memang kepala batu Ustaz. Agak sama tau, keras kepala dengan kepala batu. Ya Allah, hati anak saya keras Ustaz. Macam mana Ustaz? Kita kena faham. Nak sebut nama Allah ni, khususnya pada malam Qadar ni, kita nak kena faham. Nak sebut nama Allah Ta'ala ni ada adab-adab dia, bukan main sebut je. Pertama, kalau kita tengok ulama menyebut, kau nak sebut nama Allah ni kena beradab. Adab yang pertama, hendaklah kau beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah terlebih dahulu. Minta ampun. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar, minta ampun kepada Allah Taala. Kenapa minta ampun? Takut lisan kita ini ada berbohong, ada memaki orang, menista orang dan sebagainya. Bagaimana nak dapat sebut nama Allah yang sangat mulia? Sebab lidah kita kotor. Istighfar. Dan yang kedua, ingat apa yang perlu kita lakukan nak sebut nama Allah Taala ini juga dengan apa? Dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebut. Kenapa kita kena mengucap 2 kalimah syahadah? Kita tak tahu. Mungkin perilaku kita, tindakan kehidupan kita seharian itu rupanya kita ada melakukan beberapa perkara-perkara yang boleh mendatangkan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang yang kufur kepada Allah Taala nak menyebut nama Allah? Dan barang diingat, nama yang pertama iaitu lafzul jalalah, iaitu Allah. Maka sebutlah nama Allah dan sebutlah Ar-Rahman Ar-Rahim dan sebutlah nama-nama Allah yang lain. Insya-Allah kita akan Allah beri kelebihan dengan kita menyebut nama-nama Allah. Assalamualaikum, bersama saya lagi Hadi dan saya Amar dalam segmen Bahasa Arab dalam 60 saat. Masih lagi dalam bacaan doa untuk kedua ibu bapa dan bacaannya adalah Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Perkataan untuk minggu ini adalah Rabbayana. Rabbayana ini perkataan dasarnya adalah Rabba. Apa tu Ma? Huruf Ra, Ba dan juga huruf Ya. Ya yang tiada titik iaitu alif maksurah. Jadi maksudnya, merajuk pula Ama. Maksudnya adalah didik ataupun pelihara. Jadi maksud keseluruhan bacaan ini adalah Ya Allah, Ya Tuhan kami, ampunilah kami dosa-dosa kami dan juga dosa kedua ibu bapa kami, dan rahmatilah mereka seperti mana mereka telah mendidik dan juga menjaga kami dari kecil lagi. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab itu pernah disebut juga. Okey,
siapa yang mengucapkan assalam pada waktu pagi, maka Allah selamatkan, iaitu apa? Kehidupannya pada hari tersebut. Kan kita pernah dengar kan? Ustaz-ustaz ajar kan? Kenapa? Betul. Assalam itu nama Allah. Bila kita sebut assalam, maka Allah akan selamatkan kita, kehidupan kita pada hari-hari. Ini setiap ceramah saya bawa ibu. Ayah muslim sebab jadi sekalian, tolong beri salam pagi-pagi. Ibu-ibu beri salam ke ayah, kejut ayah tu. Assalamualaikum, bangun-bangun nak, bangun. Dah sahur nak sahur ni. Assalamualaikum bapaknya, bangun bapaknya, beri salam. Kerana itu doa. Boleh? Boleh eh? Tapi susah Ustaz. Saya beri salam nanti dia suruh saya buka pintu. Dia kata siapa datang pagi-pagi. Tak kisahlah. Yang penting tolong jaga, sebut nama assalam, itu nama Allah. Betul-betul assalam. Lagi kita sebut apa? Nak supaya hati anak kita dilembut. Bulan Ramadan ni, malam Lailatul Qadar, minta ya Latif, ya Latif, ya Allah. Dengan ya Latif ni lah, mintalah supaya hati anak aku dilembut ya Allah. Hati suami aku dilembut ya Allah. Hati isteri aku dilembut ya Allah. Minta kepada Allah. Ya. Alhamdulillah ada air. Syukur kepada Allah. Lembut hati. Dapat air. Kata buat sebut ya Latif tu. Sebut ya Latif lagi. Nanti depannya ada Baryan Igam. Okay. Baik. Nampak ya? Berzikir, iaitu mengingati Allah. Tolong jaga baik-baik. Saya kena jaga, ibu ayah kena jaga, sedang menutur kena jaga. Banyakkan berzikir, insya-Allah Allah akan bantu kita, khususnya apabila kita menyebut Asmaul Husna. Sebab itu bila mana kita dah bincangkan panjang lebar ini, iaitu bab berkaitan dengan Ramadan mungkin yang terakhir bagi kita, saya nak sebut di sini ada beberapa perkara yang perlu kita jaga lagi. Yang pertama, ya, dalam apa yang perlu kita jaga, khususnya dalam kesimpulan ini saya nak sebut, yang pertama, ibu-ibu banyakkanlah bersabar. Ayah-ayah banyakkanlah bersabar. Khususnya saya nak sebut bab berkaitan dengan ibadah Ramadan. Sabar, sebab disebut juga wahwa sahrun sabr, ini bulan kesabaran. Bulan Ramadan ini kita kena faham, kadang-kadang saya nak sebut kita ni hilang sabar. Betul tak? Kenapa manusia ni hilang sabar pada bulan Ramadan? Kenapa? Sebab apa? Sebab lapar. Betul kan? Lapar kan? Satu hari saya pergi ke Melaka tau. Saya pergi Melaka. Saya tengok buaya. Macam ni, buaya. Orang tu masukkan kepala dekat mulut buaya. Keluarkan balik. Buaya pun tutup. Buka lagi sekali. Masukkan. Keluar tutup. Orang tepuk tangan, saya pun tepuk tangan. Hebat, hebat, hebat. Habis saja saya tanya yang main buaya tadi tu. Kau ni pakai ilmu apa Buaya pun tak nak makan kau punya kepala. Tak cuci rambut. Dia ketawa. Bukanlah encik. Buaya ni senang aja. Kalau dia tak nak makan kita, kita bagi makan dia sampai kenyang, sampai nak muntah. Lepas tu kalau dia nganga lah, dia tak akan makan tak? Pasal dia dah kenyang sangat lah. Faham tak? Itu buaya tau. Kalau dia kenyang, dia tak marah, dia tak apa, dia sekejap aja. Ibu-ibu perasan tak? Kalau suami ni balik rumah lapar, dia buka tudung saji, ada apa? Ada korma je. Agak-agak apa dia kata? Tak masak? Tak. Kenapa tak masak? Ini kan Ramadan. Terlupa pula Ramadan. Itu bulan Ramadan. Kalau bulan lain, kenapa tak masak? Makan ke kedai lah. Kau ni memang betul lah. Kau ni memang keturunan kurang rajin, dalam kurungan pemalas. Terbakar ni terbakar sebab dia tak makan. Betul tak? Kan? Okey. Cuba suami ni balik kenduri. Dah kenyang. Sedang hidangkan Baryan Igam. Waktu tu macam mana? Anak-anak dah makan. Lembut kan? Makan. Abang tadi baru makan. Sebab kenyang.
Ini Ramadan tau. Sebab itu ini bulan kesabaran. Sabar. Jangan main-main bulan Ramadan. Kat sembang depan tu, bulan Ramadan, cuba hon orang, tin sekali. Apa orang tu buat? Tin, 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 tin. Sebab terbakar. Tahu tak? Bulan Ramadan. Sebab tak makan. Ini yang disebut bulan sabar-sabarlah. Kesabaran itu kepala ibadah. Sabar. Boleh? Kan? Sabar. Kenapa bang? Marah bang? Sabar. Satu hari, saya ini bukan orang, saya nak menguji kesabaran ni kan? Tahu tak air tapai susu? Pernah jumpa tapai susu? Tapai ubi tu, saya bagi ni bukan nak sebut air tapai, saya sebut je lah. Tapai ubi tu buat tahu susu, taruh ais pada bulan Ramadan untuk buka. Macam mana? Lagi 3 minit, anak kita waktu tu kecil langgar air tapai tu, tumpah. Waktu tu perasaan kita macam mana? Sabar. Ada hikmahnya. Ada tak? Betul punya budak. Makan. Tidur siang-siang. Bulan Ramadan kan suka tidur kan? Betul kan? Betul Ustaz, lebih baik tidur daripada mengumpat. Tak apalah. Baru nak terlelap, anak kita zoom lompat, bam kat perut kita, langgar kaki kita. Terjaga pula. Agak-agak macam mana? Bagi dah tidur dengan ayah sekali bulan Ramadan. Ada tak? Kebalasah juga kan. Ini dia. Sabar. Tengok makanan yang ada dekat pasar. Sabar. Boleh? Ke jalan terus sampai ujung, pusing, jalan lagi. Ambil. Hilang kesabaran, hilang ibadah. Hilang ibadah, tidak ada nilai di sisi Allah. Nampak tak? Okey? Saya kena sabar. Ibu ayah kena sabar. Khususnya dalam mengabdikan diri kepada Allah di dalam bulan Ramadan. Okey? Solat nanti tarawih. Sabar tak? Sabar. Imam baca surah Kahfi pula malam ini. Sabar aku. Sabar. Lepas solat sunat tarawih, pergi kat belakang ada moreh. Dapat karipap yang pernah digigit sebelah. Sabar aku. Sabar. Siapa juga yang makan sebelah ni? Tapi sabar. Adalah hikmahnya. Sabar. Tabung lalu depan kita. Ini sebut tabung lalu depan kita. Sabar ke tak sabar? Sabar ajalah. Asyik tabung ajalah. Sabar tu. Nampak Ini sebutlah. Innallaha ma'as sabirin. Allah itu berserta orang yang sabar untuk menyempurnakan ibadat. Tabung lalu sabar. Nampak? Lagi apa? Kejut sahur, sabar ibu-ibu. Bangun. Sabar. Bangun. Anak kita tak bangun, anak jiran yang bangun. Sabar juga. Lagi apa? Ingat sabar. Satu. Yang kedua, jaga baik-baik. Dalam bulan Ramadan ini buru takwa kepada Allah. Bagaimana takwa? Yaitu mengikuti perintah Allah, meninggalkan segala larangannya. Ingat, orang yang berpuasa, perkara yang wajib dia buat, tak boleh tinggal. Ada orang puasa solat tak? Tidak ada nilai di sisi Allah. Jaga kan? Saya solat puasa je. Nampak? Ini ada jenis macam juga. Okey? Ingat, zakat jangan tak bayar. Zakat kan? Jangan tak bayar. Lagi apa? Solat, puasa, zakat, apa semua. Okey. Dan perkara yang kedua, yang haram kena tinggal lah. Nak cari takwa ni, yang haram kena tinggal. Contohnya perkara yang haram, mengumpat, mencela, mengata, tadi saya sebut kan? Itu kena tinggal. Agak-agak dah mengumpat, tahan. Awak tahu tak? Lepas kayu. Nanti kita kumpul kayu, lepas tu kita boom. Boom, lepas kayu. Jaga tolong jaga baik. Itu nak cari takwa tau. Okey. Dan seterusnya juga, yang makruh tolong tinggalkan. Contoh apa makruh?
bersugi lepas zuhur. Kan? Contohlah, contoh makro kan. Tak payahlah sugi lepas zuhur. Habis bau Ustaz. Bau standard lah. Itu bukan bau mulut, bau perut. Sebab itu bila mana kita buka saja, hilang bau, betul tak? Dan bagus juga Allah beri iaitu bau dalam mulut kita sebab apa? Sebab kurang bercakap. Kalau nak cakap pun cover. Apa kau? Baik, sihat. Sebab apa? Sebab sudut. Baik, sihat. Pengsan orang tu kat depan. Kan kurang bercakap kan? Kan untuk buru takwa. Okey. Yang wajib kena buat, haram kena tinggalkan, makruh tinggalkan, yang harus berjaga-jaga. Yang mubah ni kan berjaga-jaga. Apa yang dikatakan jaga-jaga? Makan harus jangan berlebih-lebih. Sampai saya sebut tadi, ingat tak? Sami Allahu liman hamdah, Rabbana lak. Dia boleh jadi haram. Dan akhirnya ingat, dalam memburu takwa yang sunat perbanyakkan. Solat qabliyah, ba'diyah, bersedekah, berbuat baik, bersenyum, berhati mulia, bermaaf-maafan. Ini nak masuk bulan Ramadan ni, maaf lah, minta maaf. Assalamualaikum ya, saya minta maaf lah nak masuk bulan Ramadan. Bukan raya. Tak masuk bulan Ramadan, mintalah maaf. Supaya kita dapat sempurnakan Ramadan itu dengan sempurna. Okey? Jaga 5 perkara tadi untuk memburu takwa. Itu perkara kedua. Dan perkara yang ketiga, ingat, mintalah iaitu Allah naikkan darjat kita di sisi Allah. Apa yang dikatakan darjat, iaitu minta supaya Allah hampir kepada kita, khususnya di dalam bulan Ramadan. Bagaimana kita nak tahu kita ni hampir dengan Allah Ta'ala? Maka Allah Ta'ala ada beri beberapa perkara kepada kita sebagai tanda dan alamatnya. Pertama, bila kita hampir kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kurniakan kepada kita nikmat beribadah. Itu tanda dia. Nikmat tak kita ibadah sekarang? Puasa, ya Allah nikmatnya. Puasa setahun sekali puasa. Nikmat tak? Kan nikmat kan? Gembira nak tunggu Ramadan ni. Ya Allah, malam ada tarawih, rasa nikmatnya. Itu hampir kepada Allah Ta'ala tak? Ya Allah, tabung ada pula. Ya Allah, nikmatnya tabung. Ya Allah, ada anak yatim minta. Ya Allah, mai-mai nak anak yatim sini. Ingat, bela anak yatim tahu? Sebab anak yatim itu adalah anak yang disayangi oleh Nabi. Siapa yang membela anak yatim, Nabi sebut, ana wa kafirul yatim fil jannah hakaza. Aku dengan pembela anak yatim dekat syurga macam ni. Ini dia. Baru kita rasa nikmat. Bila kita rasa nikmat ibadat, bela anak yatim, bantu anak yatim, Allah, itu tanda Allah beri rahmat kepada kita. Darjat kita hampir kepada Allah. Nampak tak? Beri makan tapi jangan nista anak yatim. Betul tau. Saya kadang-kadang sedih. Anak yatim ni kadang-kadang kita panggil bagi makan kan. Saya selalu tengok anak yatim ni, dia main makan memang ambil tangan kanan, tangan kiri. Ambil lagi. Pernah nampak tak? Pernah nampak? Tak pernah nampak Saya pernah nampak. Itulah kegembiraan dia. Nampak? Ambil ni. Nampak tu nak ambil tu, ambil. Itulah kegembiraan dia. Biarkan. Jangan dihina. Ya Allah, temahaknya. Tangan kanan tak habis, tangan kiri pegang lagi dah. Itu pun dah tengok mata macam tu. La ilaha illallah, bulanya mata dia. Jangan. Itulah kegembiraan anak yatim. Sebab kita banyak bagi Ramadan sebulan sekali dia bagi makan. Dan saya nak seru di sini ingat, memburu iaitu rahmat Allah Ta'ala, beri makan, beri pertolongan anak yatim pada seluruh selain daripada bulan Ramadan. Okey? Siapa anak yatim angkat tangan? Tak ada seorang pun anak yatim. Saya anak yatim tahu. Anak yatim istilahnya iaitu apa? Anak yang kematian bapa.
Itu yatim. Macam saya kan, saya dah tak ada ayah kan. Ini yatim tau. Kesian nak yatim tau. Kalau dia kematian ibu, itu nama apa? Apa dia ni? Bapak dia senyum. Anak yatim kematian ayah, dia ada dua umur. Satu umurnya, ini saya sebut di bulan Ramadan ni, jaga baik-baik, nak cari kelebihan, cari anak yang yatim. Anak yatim ni anak yang kematian ayah, yang pada mana dalam kandungan umur yang pertama sampai dia balik. Kena bantu. Yang kedua, daripada dalam kandungan ayah dia meninggal sampai dia boleh berdikari. Anak-anak kita yang ada dekat universiti tu, anak-anak kita ni kan semua yang ada dekat universiti yang masih yang kematian ayah tu, itu dikira anak yatim sebab dia tak boleh berdikari, kena bantu. Kalau muka macam ni tak boleh, ini anak yatim tua. Tak boleh. Faham tak? Ini bulan Ramadan. Nak cari rahmat, keberkatan, cari anak yatim, bantu. Rasa nikmat tak? Rasa. Itu hampir kita dengan Allah. Okey. Lagi apa? Dapat rasa nikmat ibadah. Okey. Bila kita membantu, iaitu ibu-ibu tunggal. Boleh? Boleh? Boleh juga. Makcik sebelah tu boleh. Bantu ibu-ibu tunggal. Sebab ibu tunggal tu susah. Bantu. Itu sunnah Nabi SAW. Bila mana, selama mana kita buat amalan, kita rasa nikmat, tetapi itulah yang disebut kita sebagai hampir kepada Allah, sebab Allah naikkan darjat kita. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, dalam bulan Ramadan ni, bagaimana kita nak tahu bahawa sesungguhnya kita hampir kepada Allah? Tandanya apabila Allah dengar, iaitu doa-doa kita. Apabila Allah kabulkan doa-doa kita, itu tanda maknanya Allah hampir kepada kita. Sebab itu saya selalu lihat orang-orang yang agak-agak ni kan, yang ada cucu dan sebagainya kan, selalu saya sebut, bila mana anak dia sakit, cucu dia sakit, dah pergi klinik, banyak klinik tak baik-baik, kan dia kata, mak tolonglah, tolonglah mak, bacakan ayat-ayat sikit untuk anak ni, cucu mak ni sembuh. Lepas tu nenek dia pun bacakan Fatihah lah, baca doa dekat air, bagi dekat cucu dia sembuh. Sembuh tu sebab apa? Sebab Allah dengar permintaan kita. Sujud syukur. Sebab Allah tu hampir kepada kita. Nampak tak? Itu yang kedua. Maknanya setiap doa dalam bulan Ramadan ni Allah kabulkan. Sebab Allah hampir kita. Minta ibu-ibu, ayah-ayah, minta doa yang baik-baik. Okey. Dan seterusnya juga, bagaimana kita nak tahu darjat kita hampir kepada Allah? Maka apabila Allah bukakan pintu ibadah kepada kita, tutup pintu maksiat bagi kita. Nampak tak? Allah bukakan pintu ibadah. Allah bukakan seluas-luas di masjid untuk apa? Untuk kita datang ibadah. Boleh ringan nak solat, boleh ringan nak puasa, boleh ringan nak berzakat, boleh ringan nak buat amalan-amalan yang soleh. Itu tanda kita hampir kepada Allah. Khususnya pada bulan Ramadan. Betul tak? Dan Allah tutup pintu-pintu maksiat. Allah tutup. Tahu tak? Kita ni kadang-kadang buat maksiat sebab apa? Tahu sebab apa? Sebab ada 3 sebab. Seorang ni buat maksiat ada 3 sebab. Pertama, kalau ada peluang. Ya. Yang kedua, kalau ada masa. Yang ketiga, kalau ada tempat. 3 perkara ni boleh jadi maksiat. Peluang, pamaon ada, jadi masa pun ada, boleh jadi pamaon juga. Yang ketiga apa? Tempat pun ada, boleh. Tapi kalau salah satu daripada 3 ni tak ada, maka tak jadi. Peluang ada nak jadi pamaon. Tahu tak pamaon? Cerita Doremi tu tahu kan? Pamaon tu kan? Yang dia keluar dari rumah, itu tak kena, ini tak kena, itu tak kena. Dia tengok muat, inilah baru kena. Dia tengok bini dia gini-gini, pentara guru dah nampak, kata dia. Faham kan? Kalau tempat ada, masa tak ada, tak jadi. Kalau masa ada, tempat ada, peluang pula tak ada, tak jadi. Kalau Allah ambil salah satu daripada dia, sebenarnya Allah telah tutup pintu maksiat bagi kita. Bersyukur kepada Allah. Itu tanda Allah tu hampir kepada kita. Ini bukan mana. Sebab itu tadi Nabi sebut, dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka. Kerana apa? Kerana Allah hidangkan kita dengan pelbagai jenis ibadah.
Ya ibu-ibu, ayah-ayah, muslim-muslimat yang dirahmati Tuhan, sama-sama kita jaga. Dan akhirnya tolong, saya kena tolong diri saya, ibu-ibu, ayah-ayah, sudah betul kena tolong diri masing-masing. Mintalah doa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri pertolongan kepada kita untuk kita dapat sempurnakan ibadah Ramadan kita, untuk Allah dapat sempurnakan iaitu ibadah kita khususnya puasa, zakat, tarawih dan maknanya ibadah qiyamul lail, iktikaf dan sebagainya. Dan mudah-mudahan Allah redha, dengan redha Allah itulah Allah beri rahmat, dengan rahmat itulah mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada api neraka, dan mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey? Dan yang akhirnya saya memohon ampun dan maaf. Insya-Allah dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberi kita kesempurnaan kesihatan, diberi kita peluang, kita akan bertemu semula di masa yang akan datang. Doakan saya, sama-sama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berkati kita. Jadi saya akhiri kalam saya ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.